Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian dan ibu-ibu sekalian, manusia ni ada keperluan, tapi yang manusia tahu keperluan dia hanya harta benda-benda dunia ni je. Dia tak lihat agama ni keperluan, dia tak lihat. Tapi Allah tahu. Sebab itu Allah bagi. Allah tahu manusia ni yang dia paling perlu sekali, bukannya makanan, minuman, tapi iman yang kuat dan amal yang baik. Itu yang Allah bagi agama. Allah buat kita, takkan dia tak tahu apa keperluan kita supaya kita berjaya. Dia yang cipta kita, yang buat kita. Itu pun kita tak apa tahu. Yang Allah buat kita. Kalau kita tahu Allah buat kita, kita buat macam biasalah. Biasalah semua Allah buat. Jadi yang kita tahu keperluan kita hanya makan lah. Minum, makan, tidur. Ada isteri, ada rumah, ada kereta, ada kerja, dapat duit. Ada keperluan. Siang malam fikir. Macam Pendi ni, tak ada fikir lain. Fikir macam mana nak hidup. Nak hidup, baguslah. Dapat kerja bagus, rumah bagus, makanan bagus, anak belajar tempat bagus. Macam sekarang bapa Hanzalah dah meninggal. Jadi Hanzalah terpaksa fikir siapa nak mencari keperluan mereka. Keperluan yang dimaksud tu makan, minum, bayar sewa rumah, bayar adik-adik sekolah. So Hanzalah telah kira lah, kena bagi mak dia 1 bulan 2,500. So sekarang dia nak kerja 8 jam. Saya kata bukan ke dulu kau kerja 8 jam? Tak, dulu 12 jam. Hui. Bapak dah mati baru ingat nak turunkan 4 jam. Hanzalah tu nak lari dari saya tu. Dia dalam gara-gara nak lari. Bila dia buat kerja 12 jam, dia tak duduk bayan lagi. Dia tak ada gas pagi lagi. Dia tak ada gas 10.30 lagi. Dia tak gas langsung. Padahal dia dulu buat bagus. Dah ikut bapak dia dah. Jadi tiba-tiba bapak dia mati. Terperanjat dia. Saya bagi mesej kat dia, Hanzalah mati tak tahu waktu. Saya nak ingatkan dia, kau selama ni nak lari dari aku. Kalau kau mati, bukan bapak kau. Jadi bapak dia pun nak lari dari saya juga. Sejak kita pindah Bukit Canggang, dia dah tak datang sini dah. Dan bila kita berhenti pergi Bukit Canggang, dia pun tak datang sini lagi.
Jadi Hanzalah sekarang dah nak kerja 8 jam. Tapi kau buat gas pagi 10.30 tak payah gas lagi, saya bilang. Kau buat gas sekali sahi je. Dulu dia buat gas 3 kali sahi. Tapi saya tak nampak lah dia boleh terus 3 kali sahi tu. Dia perlahan lah, sekali lah sekarang. Daripada tak buat langsung dulu kan. Beberapa bulan dia tak buat langsung. Semayang pun tak ada. Begitu dia telah menurun. Kalau mati, masa tu namanya wasu'il khatimah. Akhirnya buruk. Jadi ada orang awal baik, akhir buruk. Ada orang awal buruk, akhir baik. Ada orang baik aja. Itu yang bagus. Baik lagi dan tambah baik. Hari ini iman amal lebih baik dari semalam. Besok lebih baik pada hari ini. Itu orang yang kata Nabi berjaya. Jadi kita kena doa supaya kita punya hidup ni akhirnya husnul khatimah. Dan kita hari ini lebih baik dari semalam, besok lebih baik pada sini. Bukan dunia. Iman dan amal. Orang motivasi supaya kaya, hari ini lebih baik dari semalam, besok lebih baik pada hari, kaya. Dia guna hadis tu untuk jadi kaya. Tak apalah. Orang boleh guna apa-apa pun. Orang Jepun pun buat guna itu juga, hadis tu juga. Dia punya benda-benda yang dicipta, reka lebih baik setiap hari, setiap bulan lebih baik dari yang dulu, supaya dia dapat mencipta barang paling canggih, paling baik dan paling sangat mau digunakan oleh semua orang di seluruh dunia. Dia negara inovatif, so semua orang fikir keperluan dia je. Yang dia orang kata keperluan dia orang tu ialah makan minum. Hanzalah sekarang fikir keperluan lah. Keluarga dia, bapa dia dah meninggal, dia sebagai anak yang tua mengambil tanggungjawab. Mak dia kata, adalah aku tak salah, aku ada simpan sikit-sikit. Sikit-sikit mak dia tu mungkin banyak sangat. Mak dia memang takkan bagi tahulah aku ada simpan banyak lah. Nanti Hanzalah tak nak bagi duit lah. Aku adalah simpan sikit-sikit. Mak dia tu kaki penyimpan duit. Dia orang India kan. Mak dia orang India. Dia satu clan dengan Samad. Samad ni orang India. Dia clan suka simpan duit. Nampak je dia tak ada. Simpanan meletup. Kerana orang India ni perangai suka simpan duit, dia orang cinta dunia. Sangat mencintai dunia. Dalam hati dia hanya ada dunia, Allah tak ada. Jadi orang India ni sangat tak sukalah kalau nak korbankan harta diri untuk buat kerja mengajak manusia kepada Allah. Tak suka. Kalau nak simpan, nak korban masa untuk kerja mengajak manusia kepada Allah ni, dia tak mahu. Dia mahu guna masa dia untuk cari dunia, dan dunia dia dapat mahu untuk dia, untuk anak-anak dia. Simpanlah. Jadi orang India ni umumnya lah, terutama orang India Muslim, sangat mencintai dunia, hampir macam orang Yahudi. Allah bagi tahu orang Yahudi ni hatinya keras macam batu. Ini bukan saya bagi tahu, Allah bagi dan kau tahu kan kau. Malah lebih keras dari batu. Orang Yahudi tak boleh nak kata saya cakap salah, tak. Ini perkataan Allah. Yahudi ni hatinya keras macam batu. Malah kata Allah, malah ada keras dari batu. Batu, daripada batu pun keluar air juga. Dan batu kerana takut Allah jatuh kadang. Kenapa hati mereka keras?
Macam Sufyan, dia ada keturunan India. Orang Minang ni kan, dia Melayu campur India. India kuat banyak. Sangat mencintai dunia. Kenapa mereka sangat mencintai dunia? Kerana kepercayaan mereka dan fikiran mereka. Bukan mereka sebab India, sebab yakin mereka. Yakin mereka dan fikiran mereka salah. Fikiran Hanzalah, siapa-siapa India lah. Sufyan, Samad dan Pendi, dia semua ada darah India. Jadi ada pengaruh percakapan India. Dan yakin ini dibina kerana mendengar percakapan salah dari kedua ibu bapa. Ibu bapa tu memberi tahu dia pantun, syair, kalau Melayu lah, atau kata-kata azimat pada anak-anak dia. Macam mak Samad kan, dari kecil cakap simpan duit. Apa mak kau selalu cakap, Samad? Nanti susah orang tak tolong. Kuat-kuat cakap. Nanti bila susah bukan ada orang nak tolong. Simpan duit, nanti bila kita susah tak ada orang nak tolong. Lagi apa? Kalau miskin orang hina. Kalau miskin orang hina. Ini mak kau apa cakap kat kau, Anzala? Simpan duit untuk masa depan. Tengok Sufyan, apa mak kau cakap? Bapak kau, mak kau? Tak ada orang nak tolong kalau miskin. Tak ada orang nak tolong kalau miskin. Kau? Simpan duit. Ini semua India punya. India punya trademark simpan duit. Bila kita miskin tak ada orang nak tolong. Dia tak kata Nabi miskin, jadilah macam Nabi. Kalau susah Allah tolong. Sebab dia tak faham cerita Nabi miskin. Yang dia tahu keliling tu lah. Mak saya tak pernah cakap saya simpan duit. Orang Bengkulu tak pernah. Saya tak pernah teringat lah dia cakap. Dia suruh saya belajar rajin-rajin ni. Lepas tu bila dia cakap kat saya belajar rajin-rajin, saya bilang kalau mati saya terus mansuhkan percakapan mak saya. Bapak saya cakap kita nak dunia juga, tak ada, kita nak akhirat aja. Saya lawan dia. Kenapa saya ni orang macam tu? Sebab Allah pilih saya. Orang Bengkulu pun cinta dunia juga, bukan dia tak ada, tapi tak sekuat India, Yahudi. Jadi mereka ni jadi yakin yang rosak sebab percakapan buruk yang mereka dengar sejak kecil tau, berulang-ulang kali tau, bukan sekali. Dan mereka juga mencerita pada anak-anak dia. Sebab itulah jadinya satu kaum tu dia jadi rosak. Orang Melayu dia ada percakapan, tak usah rajin sangat kerja. Ulat dalam batu pun boleh makan. Lain sikit dia. Orang Melayu tak usahlah rajin kerja. Ulat dalam batu pun dapat makan. Saya tengok filem Gerhana tu. Dia tak tahu bahawa kerja tu perintah Allah. Dia tak tahu. Bekerja bukan untuk dapat harta, bekerja untuk sukakan Allah. Itu tak tahu. Orang Melayu selama ni tak pernah tahu. Dia tak ada target anak dia suruh bekerja kerana perintah Allah untuk sukakan. Sebab dia tak tahu. Dia ingat kerja ni nak cari makan. Jadi bila tuk-tuk kerja, dia tak mau. Jangan tuk-tuk sangat kerja.
Ulat dalam batu pun boleh makan. Rezeki segantang, secupak tak jadi segantang, dia kata. Dia bahasa tinggi. Betul lah tu. Nabi Musa dia kata, pukul batu ada ulat dalam tu. Jadi kita kalau rezeki secupak tak jadi segantang tu betul. Tapi bukan makna kita tak mau kerja. Kerja rezeki secupak ke segantang kita kerja. Sebab itu perintah Allah. Tuan Melayu tak tahu. Agama dia kurang faham agama. Tapi dia tak jadi orang cinta dunia macam India dan Yahudi. Jawa apa cakap? Kau dengar daripada kecil? Cakap? Tak ada. Orang Jawa tak cakap apa. Apa yang nak cakap? Suruh kerja je lah. Tak ada, dia cakap dia biar sekolah ke. Boleh dia tanya. Orang Jawa diam aja. Dia jadi apa kau nak? Jadi tuan yang mulia, tuan kata bukan DNA dia, bukan DNA Yahudi, bukan DNA India. Orang kata ini DNA dia teruk, tak boleh. Bukan DNA. Dia punya fikiran dan dia punya kepercayaan yang dibentuk oleh percakapan yang salah oleh kedua ibu bapa dia, nenek moyang dia, sejak turun temurun tau. Jadi kita kena kenal pasti tu mana-mana kaum yang mundur ke. Jadi kaum orang Melayu ni dibetulkanlah kefahaman dia tu. Kita bekerja bukan untuk cari duit. Kita bekerja untuk sukakan Allah. Kerana apa? Allah perintah kita bekerja cari keperluan. Tapi ada satu kerja lagi orang Melayu tak tahu. Iaitu bekerja untuk mencari iman dan amal yang saleh. Itu kerja dia tak pernah diberitahu. Ulama-ulama dia dulu tak ada tahu ni. Ulama-ulama Melayu ni asyik itu je. Ulat dalam batu pun dapat makan. Rezeki secupak tak jadi segantang. Dia tak bagi tahu kerja ni perintah Allah. Saya tak tahu. Jadilah kaum lain ni orang tak berapa rajin nak kerja. Kalau boleh, dia nak juga benda-benda tu. Tapi tak mau kerja. Kalau boleh dapat aja dia nak. Dia tak macam India dan Cina. Cina ni dia nak dunia, nak duit betul. Tapi dia nak semua kaum dia ada duit. Sebab dia orang ni resis. Lebih-lebih lagi yang tinggal di Malaysia. Sebab dia kena pertahan kaum dia. Jadi kalau dia berniaga, dia tolong satu sama. Dia tak nak tolong orang lain. Tapi dia memang sangat mahu dunia juga. Dia takut miskin juga. Cina. Oh, ayah tak ada makan mati ah. Ayah dia. Tak ada duit dah. Matilah. Dia kan mati terus. Orang India tak kaya, tak ada orang nak tolong. Jadi kepercayaan itu dibentuk dengan percakapan salah yang didengar berulang-ulang kali. Jadi kalau kita nak mengubah, transform ataupun yang buat revolusi mental dan kepercayaan, kita kena ubah percakapan yang satu kaum itu selama ni telah cakap. Maka kena diberi kefahaman kepada kaum tu perkara yang benar. Kerana selama ni tak ada orang yang tahu yang benar di kalangan kaum Melayu bahawa bekerja tu adalah perintah Allah. Datanglah sejak kebelakangan ni dia orang kata kerja tu juga ibadah. Datang percakapan tu. Kerja juga ibadah. Tapi mereka tak faham bila kerja jadi ibadah. Tak faham. Setakat tu je tu. Dulu satu waktu bila orang Islam ni faham bahawa Islam ni hanya semayang, puasa, zakat, haji. Jadi mereka anggap bekerja, beristeri, beramal, makan tu bukan ibadah. Jadi masa awal dalam 60-an, 70-an datang pahaman ni.
fahaman di kalangan Islam bahawa Islam itu syumul. Anwar Ibrahim mula mengatakan Islam itu syumul. Syumul menyeluruh. Bahawa bersekolah tu, belajar tu bukan saja semayang tu ibadah. Tapi dia orang tak faham. Setakat tu je faham. Mulalah dia orang kata bekerja tu ibadah. Sikit bagus. Tapi bekerja tak jadi ibadah kalau bekerja niat nak cari duit. Ini dia orang tak faham. Dia masih bekerja untuk cari duit. Beria-ia ibadah dia kata. Dia sama macam Hindu yang juga ada pahaman macam hospital mata yang saya ada hubungan di Madras. Namanya hospital tu Sankara Nathalaya. Bagusnya hospital. Dia punya ketua hospital tu, doktor tu, dia bagi label, dia tengok slogan dia. Works is an act of worship. Work is an act of worship. Mana kerja tu ibadah. Sama macam orang Melayu sini juga. Apa ibadah tak tahu. Ibadah ni bila kita buat satu perintah Allah dengan cara yang betul lah, cara Muhammad SAW, dan dengan niat itu untuk sukakan Allah. Itu tak ada. Dia tak faham. Jadi bekerja ni hanya ibadah bila kita tak ada niat nak cari duit. Bekerja untuk sukakan Allah, kerana perintah Allah. Rupanya tak boleh nak dibuat. Satu orang yang tak ada iman yang kuat, dia tak boleh kerja untuk sukakan Allah. Sebab Allah dia tak suka. Boleh nak sukakan Allah. Allah dia tak cinta. Macam Yazid kan. Dia tak suka Allah kan. Dia tak suka aku. Mana dia nak buat untuk sukakan Allah? Kenapa dia tak boleh sukakan Allah? Sebab sukakan cinta dunia bertebal dalam perut dia. Walaupun dia Jawa, tapi dia Jawa yang cinta dunia. Banyak Jawa cinta dunia. Zaid Hamidi tu Jawa. Kan? Cinta dunia ni ada yang kuat, ada yang tidak. Yang macam India ni dia kuat sebab dia punya target tu dari kecil lagi. Cinta dunia ni semua orang ada. Yazid tengok aja dah tahu dah dunia ni penting. Dia tengok aja. Dia punya matlamat hidup dulu nak seronok kat dunia ni. Dia tak tahu matlamat hidup dunia untuk sukakan Allah, untuk jadi kekasih. Tak tahu dia. Orang yang buta dan bodoh. Jadi itulah peranan ulama. Peranan ulama cendekiawan Islam yang takwa. Siapa nak betulkan semua masyarakat punya kerosakan kalau bukan ulama? Dengan izin Allah seperti saya. Kalau dia orang tak nak dengar, mana boleh pikiran mereka betul? Kenapa selama ni orang Melayu tak tahu apa itu ibadah? Sebab tak ada ulama bagi tahu dia orang. Yang takwa, yang ada ulama, yang dikatakan ulama sebab serban tebal, berjubah dan pergi belajar madrasah, pandai baca Quran, pandai khutbah, pandai doa kunut, pandai doa selawat apa semua. Yang dipaham ulama mereka tu dah tak betul ulama dia. Dia tak faham. Ulama ni tahu apa Allah mahu. Faham Quran tu. Bahawa bekerja tu adalah ibadah. Betul. Tapi ibadah bila kerja dibuat kerana perintah Allah tau. Kalau bukan dibuat kerana perintah Allah, sebab semua orang kerja, saya pun kerja juga. Sebab saya nak duit supaya saya dapat menyara keluarga. Macam Anzala lepas ni bekerja, tak jadi ibadah dia punya bekerja tu. Dia bekerja kuat untuk menyara keluarga. Itu niat tak ya. Rashidi bekerja kuat untuk menyara keluarga. Yazid bergerak untuk menyara bayar hutang, itu semua ibadah. Tak ada. Tak boleh. Satu benda dinamakan ibadah, cara betul
Maknanya cara betul ni kita bekerja tak adalah mencuri, membunuh orang, jual orang. Macam Sufian, bisnes womanizing, jual perempuan. Kan? Stop kat dia juga. Pakai dulu lah. Itu memang tak boleh lah ibadah. Jual arak, bekerja dekat bank yang mengamalkan riba, tak boleh jadi ibadah tu. Saya beribadah, boleh. Ibadah tu pertama kerana perintah Allah. Cara mesti yang Allah suka lah. Jual ikan yang kita dapat daripada titik peluh kita, menori getah, tapi kerana perintah Allah, bukan untuk cari duit, untuk sukakan Allah. Itu tak ada orang tahu. Kalau semayang untuk dapat pahala, selamat di neraka, tak jadi ibadah dia semayang. Walaupun cara Nabi, tapi nak selamat di neraka, atau nak dipanggil orang baik, itu teruk lagi lah. Atau nak dipanggil orang warak, atau takut apa orang kata, kan? Macam Yazid. Jadi dia tak dinama ibadah. Oh, saya beribadah, tak nama. Kita jangan sangka je kita ibadah. Kita tahu juga bila engkau dikatakan ibadah bila engkau buat perintah Allah tu, cara yang Allah suka. Cara yang Allah suka Allah dah tunjuk pada Nabi Muhammad SAW. Jadi orang yang semayang kat rumah lelaki, dia dah semayang dia dah tak boleh jadi ibadah kerana tak cara Nabi. Cara Nabi kena semayang kat masjid berjemaah. Dan niat semayang berjemaah tu bukan nak tunjuk orang, bukan nak dapat pahala, untuk sukakan Allah. Bila Allah suka, Allah terima lah. Bila Allah terima, baru Allah bagi pahala. Pahala tu janji. Selamat dari neraka tu janji. Kita tak boleh buat amal satu kerana nak dapat janji. Kalau kita buat untuk dapat janji, dia tak ikhlas. Janji tu tujuannya untuk menimbulkan yakin. Bila kita bukan menimbulkan yakin, janji tu untuk kita yakin. Maknanya bila kita iman kuat, kita yakin dengan janji Allah, itu namanya ihtisab. Tapi kita bukan buat untuk dapat perkara yang Allah janji. Kita diperintah untuk yakin dengan janji Allah. Faham? Yakin. Dan kita hanya boleh yakin atas janji Allah bila iman kita kuat. Kuat sangat. Sebab itu kita tak dapat ihtisab dalam semayang bila iman lemah. Nak dapat ihsan dalam semayang, merasai Allah melihat, ataupun Allah merasai menghadap Allah, atau Allah melihat kita. Ini ihsan. Jadi ihsan dan ihtisab ni lah nama lain pada khusyuk, atau bahasa Inggerisnya concentration and devotion, atau in continuous zikr, remembrance of Allah. Jadi semayang tu ada cara Nabi, ada ikhlas, ada ihsan, ada ihtisab, last ada tawaduk. Jadi benda-benda lain paling kurang ada cara Nabi, ikhlas. Tapi semayang atas sampai tawaduk. Sebab itu kalau baik semayang ni, semua lain baik. Kalau buruk semayang, lain semua semayang tak baik. Sebab dia paling banyak. Jadi semayang ni, dia sampai dapat tawaduk, khusyuk ni, dia mi'raj bagi orang mukmin, sampai menghadap Allah. Semayang yang tak ada ni, tak naik atas kepala pun. Tak naik atas kepala. Telinga ni tak naik dia. Dilempar macam kain buruk tiap kali semayang. Jadi tuan bapa sekalian, inilah keperluan sebenarnya. Dan semayang yang tinggi, yang baik ni tak dapat kalau iman tak kuat. Kita bekerja kerana perintah Allah untuk sukakan Allah pun tak dapat bila iman tak kuat. Bila iman tak kuat, tentu tak cinta Allah. Bila tak cinta Allah,
Mana nak buat perintah Allah? Perintah Allah malah. Aku nak buat perintah aku. Perintah aku apa? Cari makan. Macam Azri. Azri datang Kuala Lumpur ni, niat utamanya nak cari makan. Sebab dia tak dapat cari makan lagi kat sana. Saya suruh dia duduk sini, serius. Jadi dalam hati dia, kenapa dia datang sini bila bertani dia tak bagus lagi? Kenapa dia tak datang dulu sebelum tu, bila bertani dia bagus? Kalau dia datang kerana Allah, kerana perintah saya dan kerana perintah Allah untuk sekarang, waktu dia bagus dia datanglah. Tapi dia tak datang. Dia datang bila Tak bagus. Bila tak bagus. Samad bila datang? Bila dah tak ada kerja. Yazid kenapa duduk dengan saya? Sebab kerja. Ini semua bukan kerana perintah Allah. Untuk sukakan Allah. Kalau orang untuk sukakan Allah ni, dia bagus dia bisnes sana. Amir Sab pindah. Sekarang dia pindah. Tak ada fikir. Ada Azri buat macam tu. Jawab. Tak ada. Tak ada. That mean dia bukan pindah sini kerana perintah Allah. Untuk cari dunia. Jelas bila dia dah duduk sini, saya tengok dia keluar. Pergi mana tu? Nak dengar ceramah. Berapa lama nak kerja dengan orang. See? Sekarang lagi saya tak tahu. Jadi bila dah datang tu dengan niat salah, teruslah kan. Susah nak tukar. Jadi bila bukan kerana perintah Allah, takkan dibuat untuk sukakan Allah. Jadi dia tak jadi ibadah kerja tu. Jadi nak buat semua benda jadi ibadah, kerja, makan, minum, kerana perintah Allah, kena iman yang kuat tuan. Untuk iman yang kuat inilah keperluan kita sebenar supaya kita selamat di dunia dan di akhirat. Jadi kerja tu tak buat, kerja cari makan aja buat. Dan ingatkan keperluan tu makan minum saja. Macam Sufyan. Apa keperluan kau Sufyan? Makan, minum. Lagi? Makan minum aja. Rumah lagi? Swimming pool lagi? Buat seks dengan bini bukan keperluan? Seks, itulah keperluan dia. Itu je dalam kepala dia. Dia bekerja tu untuk cari duit je. Dia bekerja untuk ini tak mau. Apa kerja yang paling Allah mahu kita buat? Kerja cari makan minum ke cari iman dan amal? Tuan-tuan sendiri tahu. Kalau masuk soalan memang boleh jawab lah. Itu je lah. Tapi kalau kamu percaya apa? Mana lebih penting? Duit. Tapi sebenarnya itu salah. Kerana apa salah? Sebab kamu percaya benda yang salah. Bukan cari duit yang penting. Cari iman dan amal yang penting. Allah kata inilah perkara yang paling manusia perlu. Iaitu mendapatkan kalimah iman ni, kalimah la ilaha illallah, berada dalam hatinya ke tahap yang Allah mahu. Paling kurang. Itu perkara paling penting. Tak ada orang tahu. Kau tahu tak? Jawab. Jangan mengilingnya, jawab. Tak tahu. Kau tahu tak? Itu perkara paling penting sekali. Mendapatkan kalimah iman ni berada dalam hati ke tahap paling kurang Allah suka. Hanzalah tahu itu paling penting. Tak ada. Dah lama dengar bayan saya pun tak boleh faham. Tapi siapa yang Allah bagi faham, dia akan dapat faham. Kau faham tak tu? Jadi manalah kita hari ni dibentuk dengan kepercayaan kita tau. Kalau kepercayaan kita salah, apa kita buat salah juga, dia tak boleh betul. Kalau kita percaya cari makan tu penting, macam Rizal Brunei kan, tak cukup dengan kerja kerajaan, tambah berniaga. Kalau berniaga tu ialah untuk lama-lama nanti berhenti kerja kerajaan, berniaga
Sikit aja. Ni tak. Nak tambah lagi. Mana nak iman kuat? Hati ni dia satu je. Kata Allah. Untuk satu Allah atau yang lain pada Allah. Kita ambil selain pada Allah, Allah tak boleh masuk. Kita masuk Allah, lain tak boleh masuk. Jadi kita mau masuk Allah paling banyak dalam tu. Sehingga tak ada lain daripada Allah tu, tak ada. Itulah baru jadi kekasih Allah lah. Orang beriman beramal saleh ni ada Allah lebih daripada lain daripada Allah, tapi kekasih Allah lain daripada Allah tak ada. Apa pun tak ada. Anzalah. Jadi anzalah banyak lain daripada Allah. Bila bapak dia mati, dia ingat keperluan keluarga dia. Dia tak ingat iman dan amal. Bapak dia sekarang ada untung tak dapat dengan duit dia. Duit dia banyak, kalau dia kerja banyak kan, dalam ni. Apa bapak kat akhirat, apa dapat bapak dia? Tak ada apa-apa. Buang masa je mendidik dia. Kan? Kalau dia buat amal baik, ada juga doa dia kabul kan. Selamat dia daripada seksa. Amal baik datang, itu yang bapak dia faham. Dia tak fikir tu. Bagaimana saya boleh jadi anak yang soleh, yang beriman dan orang yang kekasih Allah? Asbab saya, sengsara bapak saya diangkat. Tak ada. Fikir macam mana keperluan adik ni pergi sekolah, itu nak pergi, sekarang mau kerja 8 jam. Itulah manusia ni, kerana bodoh, memikirkan keperluan dia, ingat dunia aja. Keperluan bukan untuk makanan dunia ni aja. Keperluan ni sebenarnya kehidupan yang selamanya itu punya keperluan, mau fikir tau. Bukan di dunia ni. Dunia ni sebentar je. Tak faham lagi. Mau dengar ulang kali, mau cakap ada orang banyak kali perkara ni, bukan dengar aja. Dengar, lepas tu cakap kawan. Cakap kawan ni, cakap kawan ni, cakap kawan ni. Seluruh hari dakwah. Wow, iman kuat. Kalau asyik dengar saja, lepas tu cakap duit, tak dapat lah. Cakap dunia, jumpa ni, kita sekarang kat Amesap je cakap dengar ni. Lepas ni kita pulun cakap dunia. Mana yakin nak berubah? Dakwah masa gas je, lepas tu kita pulun cakap dunia dengan semua orang. Boleh jadi? Soalnya tak jadi. Macam mana kita yang ikut Amesap ni tak jadi? Kau tengok Amesap, bila buka mulut je, apa dia cakap? Semua cakap agama kan. Saya kalau saya dengar orang cakap dunia, saya pekak telinga saya, sakit tau nak. Satu kali bapa Anzala hantar saya ke airport, sepanjang perjalanan cakap dunia, la Allah ya Allah. Sakit saya punya jiwa tu lah. Tak boleh saya dengar tu. Kamu kena jadi macam tu lah. Barulah betul ni tak. Jadi bapa tuan yang mulia, caranya semua dah ditunjuk. Apa nak buat selama dah dibagi tahu. Kenapa kita jadi rosak, semua dah dibagi tahu. Kalau tak nak dengar, tak ada siapa salah melainkan diri kita sendiri. Kalau kita buat jahat ke orang, tak ada orang yang tanggung jahat yang kita buat melainkan diri kita sendiri. Perdana Menteri Israel tu, yang kejam, siapa nama, yang bunuh banyak orang, Aero Sharaf, Massacre of Satila ya. Apa Allah bagi kat dia? Koma bertahun-tahun. Ada orang Israel semua tanggung dia. Masa dia koma tu, ada orang Israel semua tolong dia. Tak boleh. Dia tanggung sendiri. Dia buat tu untuk negeri Israel, untuk orang Israel. Untuk supaya Israel boleh duduk tempat Palestin semua. Tapi apa orang Israel boleh tolong dia? Tak boleh tolong. Dia buat kejam, dia dapat. Hitler buat kejam untuk orang Jerman ke apa? Hitler yang tanggung. Jangan kita buat untuk orang.
berlaku kejam untuk selamat kaum, bangsa tak. Orang, anak, semua tak mau. Kita kena buat baik. Bukan untuk orang, untuk sukakan Allah. Taat perintah Allah. Baru kebaikan tu datang kat kita. Kalau tidak, apa saja keburukan yang kita buat, kita tak ada untung. Sikit pun tak ada untung, kita akan rugi di dunia dan di akhirat selama. Dah.